أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله القائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah
dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni yang bersisilan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini mendapat keberkatan dan rahmat darinya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita telah berkesempatan untuk meraihkan sambutan nuzul Al-Quran dalam suasana penuh penghayatan serta diiringi dengan pelbagai kegiatan kerohanian yang melambangkan bahawa hari tersebut merupakan suatu hari yang amat bermakna bagi umat manusia keseluruhannya. Hari yang tercatat dalam sejarah Islam sebagai berlakunya penurunan Al-Quran, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 185, di antara maksudnya, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan yang ini menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dalam tafsirnya Tafsirul Azim, menyatakan bahawa firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas telah memuliakan bulan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain. Ini kerana dalam bulan Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran. Malah Al-Imam Ibnu Katsir telah menyatakan bahawa bulan Ramadan jugalah bulan di mana kitab-kitab sebelumnya diturunkan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat suhuf Ibrahim awwal lailatin min syahri Ramadan wa unzilatit Tauratu li sittin madayna min Ramadan wa unzilal Injilu 13 madat min Ramadan wa unzilal Zabur li 18 khalat min Ramadan wa unzilal Qur'anu li 14 khalat min Ramadan." Yang bermaksud diturunkan suhuf Nabi Ibrahim pada malam pertama Ramadan, diturunkan Taurat hari ke-6 terakhir Ramadan, dan diturunkan Injil setelah berlalunya 13 hari Ramadan, diturunkan Zabur pada 18 hari Ramadan, dan Allah menurunkan Al-Quran pada hari ke-24 Ramadan. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan bahawa Al-Quran diturunkan secara jumlah sekaligus pada malam Al-Qadr di bulan Ramadan Qaibatul Izzah di langit dunia. Ini berdasarkan kepada suratul Qadr ayat 1, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr", yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan ini Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Kemudian penurunan Al-Quran dilakukan secara beransur-ansur berdasarkan situasi yang dihadapi umat ketika itu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran sebagai panduan paling tepat dan lurus untuk rujukan manusia. Apakah masih ada lagi pernyataan paling baik atas muka bumi ini selain daripada Al-Quran? Apakah terdapat kekurangan di dalam Al-Quran sehingga manusia berpaling mencari panduan selain daripadanya? Sesungguhnya amat rugi manusia apabila mata berkemampuan melihat, telinga berkemampuan mendengar, akal berupaya berfikir, serta seluruh panca indera berkemampuan membaca, meneliti, mempelajari dan mengalami khazanah Al-Quran, tetapi tidak mempedulikan Al-Quran dalam hidupnya.
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 157 di antara maksudnya, dan ia juga menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, maka orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya, juga menolongnya serta mengikut nur, yakni cahaya yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, sempena peristiwa nuzul Al-Quran yang kita sambut ini sebenarnya terlalu besar kesannya terhadap jiwa kita sebagai orang yang beriman. Ia seperti suatu anjakan semula terhadap pembinaan kesedaran seluruh lapisan warga muslim terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran. Ia sebagai penerang jiwa, penjelas yang rumit, penghapus yang batil, penolak yang syubhah, dan petunjuk kepada yang kebingungan dalam mencari hala tuju kehidupan. Kitab yang serba lengkap dan syarat dengan ilmu dan maklumat yang diperlukan manusia, mempunyai 4 tujuan asas penurunannya, iaitu yang pertama, sebagai hidayah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, melahirkan syakhsiyah Islamiyah yang sempurna dan seimbang. Ketiga, mewujudkan masyarakat Qurani yang sejati. Dan yang keempat, meneguhkan kepimpinan umat Islam dalam memerangi jahiliah di sekelilingnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, nuzul Al-Quran bukan hanya untuk diingati dan disambut begitu sahaja, tetapi hendaklah disertakan dengan memperbanyakkan membacanya, terutama di bulan Ramadan. Oleh kerana besarnya fadilat membaca Al-Quran, para ulama salaf begitu menitik beratkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan berusaha untuk khatam sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Al-Aswad umpamanya membaca Al-Quran tiap 2 malam sekali khatam. Al-Imam Asy-Syafi'i khatam Al-Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan, sama ada dalam solat atau di luar solat. Justru berusahalah untuk beramal ibadah seolah-olah kita akan mati hari esok tanpa bertangguh. Jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang dipenuhi dengan ibadah, seolah-olah inilah Ramadan terakhir untuk kita. Dan banyakkan berdoa, kerana doa di bulan Ramadan adalah antara doa yang mudah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menghayati firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksudnya, sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ialah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jugalah sebenar-benar tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Thalib radhiyallahu anhu, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Juga kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna. Seterusnya pada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakanlah juga kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negeri Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Hadi Syariatik As-Sultan Ibrahim Ibni Al-Marum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darul Ta'zim, dan kepada Raja Dari Sofiah binti Al-Marum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, putera dan putrinya, kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'idil Islam wal muslimin واغفر الكفرة والمبتدعة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الهجات والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.